الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Yang dimuliakan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Azam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah oleh Allah dan dengan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, tepat yang mana sebelum ni boleh jadi malam ni tak ada kuliah. Jadi Allah SWT telah pilih dengan iradahnya, dengan kehendak Allah supaya malam ni ada kuliah. Jadi satu perkara itu tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak dan pilihan daripada Allah dan kuasa kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi kerana ada perkara yang ingin berlaku dalam masyarakat kawasan ni ke, boleh jadi benda tu boleh bawa pada kebaikan pada masyarakat sekitar ni ke. Jadi kita doa pada Allah mudah-mudahan dengan dengan usaha daripada pihak jawatan kuasa mengimarahkan lagi pondok Pondok Payung ni, Madrasah Ahmadiyah ni, mudah-mudahan dengan sebab usaha-usaha kita hadir ke majlis-majlis ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hati orang sekitar ini, beri hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi hamba sebenarnya kitab ni telah baca di dalam page Madrasah Ahmadiyah sebelum ni, kitab Tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir ni ilmu yang panjang lah. Kerana tafsir ni kita nak baca satu persatu ayat Quran daripada awal surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas. Jadi kita tidaklah membincangkan tentang satu hukum fiqh secara khusus, ataupun mengikut turutan bab fiqh atau mengikut turutan akidah. Tapi ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyusun dengan topik-topik yang berselang-seli. Kadang-kadang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan Asmaul Husna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Kemudian Allah SWT menyebut pula berkaitan dengan hukum hakikat ibadat puasa. Jadi urutan Al-Quran itu tidak disusun mengikut cara kitab. Kalau kitab tu kita mengaji ada bab pertama, bab kedua, bab ketiga, dan semua itu disusun ada sebab dia. Tapi Al-Quran itu kalau kita baca, dia ada belakang bab bercampur aduk, sehingga perkara ni membawa kepada dakwaan ataupun orang kafir dia timbulkan syubhat. Dia kata Al-Quran ni disusun yang tidak teratur. Sepatutnya kalau kitab-kitab ataupun mana-mana buku yang kita baca, semuanya disusun mengikut bab, mengikut logik akal. Hak ni mesti mula-mula. Kalau kitab fiqh cerita berkaitan dengan air dulu, barulah bercerita berkaitan dengan wuduk. Kenapa? Kerana air tu nak digunakan untuk wuduk. Kemudian baru cerita bab sembahyang, kerana lepas ambil wuduk baru sembahyang. Jadi perkara itu kita boleh faham. Tapi Al-Quran itu kita tidak boleh faham melainkan kepada orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu memahami munasabah antara ayat dan ayat. Tapi perkara ini juga dijawab oleh antaranya ulama besar di tanah Arab kita, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata Al-Quran ini disusun bukan mengikut bukan mengikut topik-topik, ya, kerana manusia ni perlu kepada semua. Kalau seorang itu mengaji kitab fiqh contohnya, ya, dia tak ada nak hadir kelas akidah, dia tak ada nak mengaji tasawuf, jadi dia mengaji fiqh saja.
Jadi kalau dia mengaji fiqh tidak mengaji tasawuf, boleh jadi dia orang fasik. Dan kalau dia mengaji tasawuf saja, tak mengaji fiqh, boleh jadi dia jadi zindik kerana tidak tahu berkaitan dengan akidah, tak tahu berkaitan dengan fiqh. Oleh kerana itu Al-Quran ini mencampur adukkan semua topik itu dalam, ya, contoh satu muka tu ada semua, ada kisah Nabi, ada berkaitan dengan tauhid, ada sifat Allah, ada berkaitan dengan hukum fiqh sikit, semaya, apa ni, puasa dan sebagainya, adalah untuk meraihkan manusia itu. Yang manusia itu setelah dia melakukan satu ibadah, maka dia perlu untuk menghadirkan hatinya sifat Allah. Ya, dia perlu untuk mengenal Allah. Dalam semaya kena kenal Allah. Ya, dalam kenal Allah itu juga ada tasawuf pula. Jadi semua ibadat atau semua apa yang kita buat itu tidak lari daripada semua bab-bab dalam agama. Oleh sebab itu kita tidaklah kita mengaji itu ataupun kita dalam kehidupan kita tidak mengasingkan ilmu fiqh dengan ilmu akidah, dengan ilmu tauhid. Semuanya kita campur sekali membentuk seorang muslim. Itu yang dikehendaki oleh Al-Quran. Al-Quran ini nak menjadikan seorang manusia itu manusia muslim yang sempurna. Ya, tidaklah kita mengaji satu perkara kemudian kita tinggal satu perkara. Ya, disusun bab-bab fiqh apa semua itu adalah untuk memudahkan pengajian. Tapi kitab Al-Quran itu bukan disusun begitu. Baik. Jadi tafsir Al-Jalalain ini dikarang kita sebenarnya dah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 30. Tetapi oleh kerana mukaddimah kita cerita sikit berkaitan dengan tafsir Al-Jalalain. Jadi tafsir Al-Jalalain ini tuan-puan hadirin semua dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Oleh kerana kedua-duanya digelar sebagai Jalaluddin, maka digelar tafsir ini Al-Jalalain. Dua orang yang digelar dengan nama Jalal. Jalal tu maksud keagungan, gitulah, Jalaluddin keagungan agama. Kerana kitab ini dikarang oleh dua orang. Yang pertama karang ialah Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dia karang bermula daripada surah Al-Kahfi. Yang peliknya orang yang pertama karang dia tak karang daripada mula. Orang yang pertama karang dia karang daripada tengah. Surah Al-Kahfi juzuk 15 tu dia karang daripada surah Al-Kahfi sehingga surah An-Nas. Kemudian dia nak karang daripada Al-Fatihah daripada mula-mula. Tetapi Allah SWT lebih sayang pada dia, maka dia wafat. Kemudian datang selepas itu seorang ulama yang sangat besar, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Dia melihat kepada tafsir ni penting ni, kita comel tafsir ni, tafsir Al-Imam Mahalli. Maka dia khidmat pada ulama sebelum dia, yang mana dia rasa tafsir Jalaluddin Mahalli itu sangat sesuai untuk disempurnakan. Maka dia karanglah daripada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sehingga ke surah sebelum surah Al-Kahfi. Surah apa sebelum surah Al-Kahfi? Allahumma salli surah Al-Isra, yang surah Isra. Baik, jadi tafsir Jalalain ini ialah tafsir yang mudah. Tafsir yang mudah untuk penuntut ilmu, kerana dia tafsir, kalau kita ikut tafsir peringkat asas, kerana dia banyak menghuraikan kalimah sahaja. Dia tidak satu kalimah tu dia bahas panjang. Masuk satu kalimah dia tafsir sikit-sikit. Jadi oleh kerana itu, dan dia mengambil pendapat-pendapat yang rajih, mengambil kira-kira yang mutawatir, ya, tanpa menyebut banyak khilaf dalam tafsir ini. Oleh sebab itu dia mudah untuk difahami. Cumanya tafsir ini rasanya ada terjemahan dia ada tak banyak. Rasa terjemahan ada di Jafarawah. Tafsir ini tulis bahasa Arab lah. Maka kalau nak faham dia kena ada terjemahan. Baik. Jadi kita telah sampai pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ke-30 dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini secara ringkasnya, Al-Baqarah itu nama bagi seekor binatang. Kita sebut, kalau orang Indonesia sebut sapi betina, kalau kita orang Melayu sebut lembu lah, lembu betina. Disebut dengan diberikan nama surah ini dengan nama lembu betina kerana ada kisah, satu kisah dalam surah ini berkaitan dengan lembu yang disembelih oleh Bani Israel. Kita masih belum lagi sampai kepada kisah itu. Dan kisah ini, surah Al-Baqarah ini turun di Madinah. Ia antara surah yang pertama diturunkan di Madinah. Bermaksud apabila surah itu diturunkan di Madinah, maka kalau kita melihat kepada perkembangan dakwah Nabi SAW, ya, surah ini sesuai dengan situasi Nabi Muhammad SAW yang ingin membentuk negara, ingin membentuk masyarakat.
Tetapi kalau kita tengok surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah, maka surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah ini contohnya juzuk amma tu, kecuali surah Al-Bayyinah, kecuali surah Allahumma salli Izaja. Hal lain semua tu surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maka kita perasan surah-surah itu topik-topiknya berkaitan dengan Allah, qul huwallahu ahad, berkaitan dengan hari kiamat, idza as-samaa'u syaqqat, berkaitan dengan akhlak, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Jadi yang berkaitan dengan akidah, ya, hari kiamat apa semua, sifat Allah, sifat Tuhan, berkaitan dengan Allah, dengan sifat-sifat, ya, bagi orang kafir, yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, itu disebutkan dalam surah juzuk amma kalau secara umumnya. Tetapi surah Al-Baqarah ni berbeza, isi kandungannya daripada surah-surah dalam juzuk amma, ya, kerana surah Al-Baqarah ini dia terdiri daripada 2 juzuk setengah. Dan juzuk yang pertama, ya, yang kita sedang baca ini, juzuk yang pertama ini diceritakan tentang sifat-sifat manusia, ya, yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dimulakan dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, ya, dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran tu zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab bermaksud zalikatu lit ta'zim, maksud kitab ini kitab yang agung, kitab yang mulia, kitab yang tinggi. Kita tak boleh letak Quran ni di bawah, kerana zalika tu isyarah kepada lil ba'id, untuk yang jauh. Maksud Quran ni sangat tinggi, sangat mulia. Zalikal kitab tu sifat pertama. La raiba fi, Al-Quran ini tidak ada keraguan. Maka kalau kita cari, tak akan berjumpa keraguan dalam Al-Quran. Kemudian sifat yang ketiga, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sifat dia adalah memberi hidayah dan petunjuk kepada manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bila disebut muttaqin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut reaksi manusia apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi manusia ini apabila dilihat kepada cara mereka berinteraksi kepada Al-Quran ini, maka ada 3 golongan manusia. Jadi golongan manusia yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hati mereka yakin dan percaya kepada ghaibul ghaib, maksud Allah, percaya kepada Allah. Kemudian manusia yang kedua ialah khatamallahu ala qulubihim, hati mereka tertutup, iaitu golongan orang kafir. Jadi orang kafir ni mereka menutup hati mereka daripada menerima Al-Quran. Kemudian golongan yang ketiga disebutkan fi qulubihim maradun, maksudnya dia menerima juga Quran ni, dia baca juga, tapi hati mereka berpenyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambah lagi kesakitan, sakit ataupun penyakit hati mereka. Itulah orang munafik. Jadi 3 golongan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di permulaan surah Al-Baqarah. Kemudian sebelum ini kita pernah sebut berkaitan dengan selepas itu Allah Ta'ala menyebut tentang sifat-sifat orang fasik. Dan orang fasik itu termasuklah orang kafir dan juga orang munafik. Maka apabila menyebut semua perkara itu secara teori, bermaksud Allah Ta'ala menyebut sifat-sifat, boleh jadi orang tak nampak mana manusia yang bersifat dengan kafir itu, mana manusia yang bersifat dengan munafik itu, mana manusia yang bersifat dengan beriman itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memulakan dalam surah ayat ke-30 yang kita akan baca pada malam ini, menyebutkan siapakah orang-orang yang muttaqin itu. Kemudian disusuli dengan siapakah orang yang kafir itu, tetap Bani Israel. Jadi kemudian disebutkan siapakah orang yang munafik itu. Akan cerita kisah orang munafik, dalam surah Al-Baqarah. Itu adalah juzuk 1. Kemudian juzuk kedua, Allah SWT menceritakan berkaitan dengan hukum hakik fiqh, berkaitan dengan nikah kahwin, berkaitan dengan kiblat, berkaitan dengan semaya, berkaitan dengan puasa. Waktu Allah Ta'ala sebut dalam juzuk kedua dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ini ialah seolah-olah satu surah yang diturunkan untuk Nabi SAW menjadikan asas dalam pembinaan kota Madinah. Yang mana kota Madinah itu diduduki oleh orang Islam dan juga orang munafik dan juga orang musyrik, orang Yahudi, dan juga ada di kalangan orang yang musyrik.
Dan juga kota Madinah itu perlu kepada perlembagaan. Maka perlembagaan itulah diambil daripada juzuk kedua dari surah Al-Baqarah. Baik. Jadi kita masih lagi dalam juzuk yang pertama, ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyebut, qala Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, kata tuan pengarang rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulum syekhina fid darin amin. Wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Maksudnya sebenarnya tu terjemah ayat Quran tu, idh qala, dan ketika berkata Tuhan kamu kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Kemudian kata pentafsir iaitu al-Imam As-Suyuti, wadhkur ya Muhammad. Jadi bila ada idh dalam Al-Quran, idh itu ialah zaraf lima madha min az-zaman, maka zaraf itu perlu pada ada muta'alliq, ya. Jadi perlu ada fa'il sebelum dia. Jadi fa'il dia adalah wadhkur ya Muhammad, bermaksud ingatlah wahai Muhammad. Jadi sebab itu kata Imam Sya'rawi rahimahullah, kisah-kisah dalam Al-Quran ni bila ada iz, maksudnya wadhkur ya Muhammad iz. Lepas itu ada wa idh qulna lil malaika wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Bermaksud kisah-kisah ini yang disebutkan dalam Al-Quran, semuanya Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, kami mengkisahkan kepada kamu naba'hum, peristiwa mereka atau berita tentang mereka, bil haqq, dengan benar. Jadi kisah dalam Al-Quran ini semuanya adalah kisah yang benar, walaupun kita nampak kisah tu serupa dengan tidak masuk akal. Seperti pemuda Ashabul Kahfi duduk dalam gua 300 tahun, ya, seperti kisah banyak kisah-kisah yang luar biasa. Nabi Musa dibelah laut, ya, Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Tapi apa kita punya panduan dalam memahami kisah dalam Quran? Allah Taala kata nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq, ya, kami menceritakan kisah-kisah mereka dengan benar. Jadi semua cerita dalam Quran ni adalah kisah yang pernah berlaku kepada manusia pada zaman dahulu. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut ma nuthabbitu bihi fuadak, ya, kisah dalam Al-Quran ini diturunkan adalah untuk meneguhkan fuadaka ya Rasulullah, untuk meneguhkan hati kamu wahai Rasulullah. Jadi semua kisah yang diturunkan ini adalah untuk, ya, memberi, kita kata bahasa ini motivasi lah, memberi sokongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia, ya. Jadi Nabi SAW berdepan dengan umat dia, yang zalim kepada dia, yang menganiaya dia. Maka Allah SWT turunkan kisah itu untuk kata dulu ada Rasul serupa denganmu juga, lagi teruk lagi daripadamu. Supaya kita lah, kita kalau ambo tu mek ambo kita sama dulu, kita ni keluarga kita ni makan garam, ya, ataupun makan nasi dengan kecap tu. Maknanya nak kata dulu tu penuh kita ni hidup susah. Nak kata kalau mu hidup susah lah ni tak ada gapo dah bagimu. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pemandangannya jauh lah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Rasul-Rasul terdahulu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, teguh hatinya berdepan dengan dakwah, berdepan dengan kaum musyrikin, berdepan dengan ahlul kitab dan munafik. Baik. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qala rabbuka lil malaikati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata kepada malaikat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini bukan berbincang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini i'lam, untuk memberitahu para malaikat sesuatu perkara yang telah diputuskan. Nabi ada tak ada lagi. Nabi ada tak ada lagi, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan satu perkara, ya, perancangan Allah yang akan berlaku.
Ini dalam ayat sebelum ni, ayat 29 Allah Ta'ala sebut dah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini dalam ayat 29 Allah Ta'ala kata, dialah Allah yang mencipta kepada kamu, atau lakum tu li ajlikum, untuk kamu, ma fil ardi jami'an, apa sahaja barang yang ada di atas muka bumi. Jadi semua yang ada di atas muka bumi ni semuanya diciptakan lakum, untuk kita manusia. Lakum tu kita lah manusia. Jadi Allah Ta'ala tak jadikan alam ini, angkasa ini, ya, sungai, laut, pokok ini, Allah Ta'ala tak jadikan untuk binatang ke, untuk tumbuhan ke, untuk makhluk asing ke. Allah Ta'ala jadikan sungai, laut, apa semua untuk siapa sebenarnya? Allah Ta'ala jadikan mereka, semua perkara itu musakharun, semua perkara itu tunduk kepada seorang makhluk yang bernama manusia. Sebab itu manusia ini adalah, kita kata, sayyidul kaun, ketua kepada alam ini. Siapa? Ya, kadang-kadang orang putih dia tak nampak benda tu. Orang barat, orang tak fikir Tuhan ni, dia tak nampak perkara tu. Jadi dia kata pusat bagi sistem solar ni matahari, contohlah. Ataupun apa ni, kita ni ada makhluk asing lagi hebat daripada kita. Tapi dalam Quran kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi makhluk manusia itu ialah ketua kepada alam ini semuanya. Jadi kita ini semua makhluk yang berada sekarang ini tunduk pada kita. Allah Ta'ala kata huwallazi khalaqa lakum, menciptakan semua ini, ma fil ardi jami'an lakum, semua ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita. Jadi kalau kita gunakan semua perkara untuk kebaikan, maka jadilah kita khalifah. Tapi kalau kita tidak gunakan semua perkara yang baik itu untuk kebaikan, semua perkara yang jadikan Allah Ta'ala untuk kita, maka jadilah serupa hak malaikat sebut pada ni, liyufsidu fiha wa yasfikud dima. Kalau kita tidak menggunakan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu untuk menjadi khalifah, apa sahajalah hak Tuhan jadi untuk kita, telefon kita ke, baju kita ke, rumah kita ke, harta kita ke, tubuh badan kita ke, semua yang Allah Ta'ala berikan ini, semuanya adalah menuntut kita supaya menjadi seorang khalifah yang mengurus tadbir, untuk liiqamati ahkamillah, untuk mendirikan apa perintah Allah pada diri kita. Baik. Dan ayat ini juga disebut oleh Guru Syekh Ali Jumaah hafizahullah, menjawab persoalan yang sangat penting. Kerana manusia ini sepanjang zaman dia akan menjawab 3 soalan. Manusia ini tak kira dia manusia orang kafir ke, orang Cina ke, orang putih ke, orang Melayu ke, dia mesti akan bertanya 3 soalan. 3 soalan itu apa dia? Yang pertama, manusia ni dari mana? Jadi orang kafir dia cari, maka dia cari manusia tu dulu boleh jadi daripada beruk. Ada yang kata daripada ikan, ada yang kata daripada sel-sel yang kecil di tengah lautan, macam-macam. Itu semua teori untuk menjawab apa persoalan kita ni mari mana. Kita ni tidak keluar daripada perut mak kita tu, daripada mak kita lah. Mak kita tu asal penghujungnya, manusia yang pertama tu asal dia daripada mana. Jadi perkara tu dijawab oleh orang saintis, orang kaji apa ni, Charles Darwin apa semua. Dia kata manusia ni apa, dia kata manusia ni nama saintifik dia Homo sapiens. Kalau apa nama tu, makhluk yang pernah duduk di atas muka bumi ni, apa erectus sapiens ke apa, itu asal bagi manusia asalnya. Kerana dia ada fosil dia tu lebih kurang dengan manusia. Jadi dia kata manusia tu asal daripada makhluk ni lah dulu, asal daripada beruk ni dulu. Sebabnya kita tengok tulang dia apa lebih kurang dengan manusia. Jadi kata manusia tu asal daripada beruk. Tapi kita tak gunalah apa teori Darwin tu, kerana kita guna apa yang Allah Ta'ala kata kepada kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan Nabi Adam di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Jadi kita mari daripada mana? Kita mari daripada Allah. Allah yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam, dan wa adamu min turab, dan Adam itu daripada tanah. Dan kita ini semua ialah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kepercayaan itu ialah perkara yang kita kena yakin, kerana itu yang membezakan kita ni dengan orang kafir. Dia ada dua soalan lagi. Soalan yang kedua, apa yang perlu kita buat di atas muka bumi? Jadi orang kafir ni macam-macam dia jawab. Kita ni kena jadi kapitalis.
kita ni kena jadi komunis. Ya, kita kena jadi kita ni buat apa sahaja yang kita nak. Ada falsafah Sigmund Freud, dia kata kita ni apabila berlaku satu masalah, maka kita kena berhibur, kita kena berseronok. Itulah manusia. Apabila buat satu kesalahan, kita kena lepaskan kesalahan itu dengan cara minum arak ke buat maksiat ke apa, cara dia, cara kafir. Tapi kita tak begitu. Kita buat kesalahan, ada masalah ke gapo, kita bertaubat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Jadi itu cara kita hidup di atas muka bumi sebagai khalifatullahi fil ardi, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Ya, jadi kita hidup atas muka bumi, bukan hidup kita itu serupa dengan kafir. Orang kafir dia tak bercara, dia nak atas muka bumi, dia nak bersuka ke apa ke, dia tak bercara dia, kerana dia tak ada Tuhan. Kita ni orang Islam, kita ada Tuhan. Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ada matlamat, Allah SWT jadikan kita atas muka bumi ni untuk menjadi khalifah. Khalifah untuk diri kita, khalifah untuk keluarga kita, khalifah untuk masyarakat kita. Yang penting jadi khalifah. Khalifah kepada biri kita, kalau ada biri lah, biri kambing, lembu apa semua, khalifah. Kita ni mengurus tadbir dunia ini dengan cara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita. Jadi itu menjawab kepada persoalan kedua yang dijawab oleh semua manusia. Ya, manusia kafir cara fikir lain. Ya, manusia Islam, kita ni Islam, cara fikir kita lain. Kemudian jawapan yang ketiga itu tak dijawab di sini. Jawapan yang ketiga ialah soalan yang ketiga tidak disebutkan di sini. Soalan yang ketiga adalah ke mana kita nak pergi selepas ini. Orang kafir jawablah kita nak kembali pada tanah, maka tak ada lah hidupan ni berakhir dengan tanah. Tapi kita kata kita ni duduk ni atas muka bumi ni sementara sahaja, tapi kita nak kembali kepada alam yang sangat panjang, alam yang kekal abadi, yang kita pun tak tahu penghujung dia kita ni duduk mana. Jadi kita boleh menjawab soalan kita ni nak pergi mana. Ya, sebab tu tiga soalan ni kita tak pernah terfikir. Ya, tapi orang kafir, ya, dia kena fikir, sebabnya dia tak tahu. Kita ni tahu dah mungkin ni adalah Quran. Moga Tuhan jawab dah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ndai pada Allah dan kita kembali pada Allah. Kita tak ada payah moga kita beriman pada Allah. Tapi orang kafir dia takut, kerana dia tak tahu dia nak pergi mana lepas ni. Macam-macam agama tu kata gitu, agama ni kata gitu, falsafah tu kata gitu. Jadi kita terjawab dah soalan yang menjadi kekeliruan orang-orang kafir. Baik. Qala rabbuka lil malaikah, Allah Taala berkata kepada malaikat. Jadi malaikat di situ dengan alif lam bermaksud lil ahdi, maksud malaikat yang khusus. Jadi kata Syekh Sya'rawi rahimahullah, malaikat itu ialah malaikat-malaikat yang besar-besar, pakak-pakak besar ya. Allah Taala wayak pada malaikat ni kepada malaikat yang pakak-pakak besar. Ya, kerana malaikat tu ramai. Ya, ada malaikat di langit, ada malaikat di bumi, setiap lapisan langit itu ada malaikat. Jadi Allah SWT menyebut perkara ini, keputusan Allah ini kepada malaikat-malaikat yang besar sahaja. Allah Ta'ala kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, bermaksud yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Dia akan menggantikan aku untuk menjalankan hukum hakamku di atas muka bumi, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha, maka qalu itu berkata para malaikat. Jadi malaikat bila mendengar Allah Ta'ala cerita mengkhabarkan keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi, maka malaikat pun bertanya. Malaikat bertanya ni para ulama kata bukan dia tak setuju, kerana malaikat ni tak ada hak untuk dia tak bersetuju dengan keputusan pencipta dia. Jadi malaikat ni dia bertanya kerana nak tahu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku di, adakah kamu ya Allah yang menjadikan di atas muka bumi ini orang-orang yang melakukan kerosakan di atasnya dan orang-orang yang menumpahkan darah. Disebut oleh al-muallif rahimahullah, yufsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku ad-dima yuriquha bil qatli kama fa'ala banul jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikah fataraduhum ilal jazair wal jibal. Maksudnya yang menumpahkan darah, iaitu dengan membunuh, seperti mana dilakukan oleh Bani Jin, ya, satu kumpulan jin yang pernah ada di atas muka bumi ini sebelum daripada manusia.
wa kanu fiha falamma afsadu, dan apabila mereka melakukan kerosakan, iaitu jin-jin yang pernah menduduki atas muka bumi ini melakukan kerosakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat, yang malaikat inilah taraduhum, mengusir mereka ke Jazair, jamak pada jazirah, ke pulau-pulau, wal jibal, dan juga ke bukit-bukit. Sebab tu pulau-pulau, bukit-bukit banyak jin kena sebut sini. Jadi sebelum manusia menduduki bumi ini dengan turunnya Nabi Adam yang kita akan sebutkan nanti, telah ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini, iaitu satu kumpulan jin. Al-Imam Ibn Kathir menyebut dalam tafsir dia, ada jin tu namanya Hin wal Bin atau Hun wal Bun, kumpulan jin tu lah. Tapi kita ni ikut kajian kita tak jumpa lah jin ni, tak boleh kaji dengan kajian saintifik. Tapi orang saintis dia kaji manusia, bumi ni pernah diduduki oleh apa kita tahu belakang lah, dinosaur. Bumi ni pernah diduduki oleh dinosaur. Maka adakah dinosaur tu jin yang pernah duduk dulu? Kemudian kita kata bila dikaji, dinosaur ni pernah dihapuskan semua, tak tinggal seekor pun dinosaur. Dihapus oleh meteor yang pernah menghentam bumi, maka hancur semua dinosaur. Jadi kalau kita boleh kait, boleh jadi perkara itu semuanya berlaku dengan izin Allah. Boleh jadi inilah makhluk yang pernah duduk atas muka bumi, kemudian Allah Ta'ala hapuskan mereka kerana kejahatan-kejahatan mereka, kerana kerosakan-kerosakan yang mereka pernah lakukan. Jadi malaikat ni diingat ke manusia ni akan melakukan sama seperti makhluk yang sebelum manusia pernah menduduki di atas muka bumi. Jadi manusia ini usia dia tak sampai berjuta tahun. Kalau dinosaur ni berjuta tahun, 100 juta tahun, 200 juta tahun. Baru ni ada jumpa satu fosil di mana tak ingat, di Iceland ke mana, satu fosil telur dinosaur yang nampak dalam dinosaur tu comel. Mampu dah lah, cumanya bentuk dinosaur tu comel. Maknanya pernah ada lah pernah ada makhluk sebelum manusia. Disebut oleh Dr. Syed Naqib Al-Atas, dia kata manusia ni, kata manusia pertama Nabi Adam AS yang hidup dalam 8,000 tahun yang lepas. 8,000 tahun yang lepas. Jadi kita dengan Nabi Adam ni lebih kurang tahun dia 8,000 tahun. Jadi kita ni tak sampai berjuta tahun lah. Jadi maksudnya kita manusia ni tidak ada pada zaman dinosaur. Kalau betul lah kajian dinosaur tu berjuta tahun tu, jadi kita ni tak pernah ada pada zaman dinosaur. Kerana manusia diturunkan selepas itu. Kerana bila dia buat kajian, kajian sejarah lah, dikira umur Nabi tu, umur Nabi ni, dalam kitab dia apa, Origin of Human ke apa kitab Dr. Syed Naqib Al-Atas tu, dia kata manusia ni lebih kurang dengan zaman kita ni 8,000 tahun. Kita dengan Nabi Isa berapa tahun? Kita dengan Nabi Isa 2022 lah, 2022 tahun. Jadi sebelum Nabi Isa tu Nabi yang terakhir daripada Nabi Israel sebelum Nabi Muhammad. Jadi kira lah Nabi Isa dengan Nabi Musa berapa tahun, Nabi Musa dengan Nabi Yusuf. Nabi tu dikira daripada maklumat sejarah. Maka dikaji Nabi Adam itu usianya dengan kita lebih kurang 8,000 tahun. Tak lama. Tak lama pun lama juga lah. Kita ni berapa tahun. Jadi 8,000 tahun nak badi dengan dinosaur yang sangat jauh. Baik. Kemudian wa nahnu nusabbihu, maksud nusabbihu mutalabbisina bihamdika. Kerana ba tu mutalabbisin bermaksud berserta. Kami menyucikan kamu, bertasbih kepada kamu, bihamdika berserta dengan memuji kamu, aina qulu subhanallahi wa bihamdi. Jadi adakah adakah kamu ingin menjadikan di atas muka bumi ini yang melakukan kerosakan, yang menumpuhkan darah, sedangkan kami, waw tu wawul hal, maksudnya sedangkan kami bertasbih kepada kamu dan memuji kamu, wa nuqaddisu laka ay nunazzihuka amma la yaliqu bihi, menyucikan engkau daripada apa yang tidak layak dengan engkau. Jadi ada perkataan nusabbihu, kami nusabbihu tu kalau kata sabbaha tu maksud menyucikan juga, subhanallah tu maksud dia maha suci Allah. Kemudian taqdis tu maksudnya menyucikan juga. Kata Al-Imam Musawi rahimahullah,
tasbih itu bermaksud kita mengucapnya dengan lidah. Taqdis itu bermaksud kita menyucikan Allah dengan hati. Jadi tasbih itu ialah fi'lul lisan, lisan fi zahir, dan taqdis itu ialah hati kita menyucikan Allah dengan apa yang tidak layak bagi Allah. Dengan kita mengaji sifat 20 lah. Sifat 20 kita mengaji semua sifat salbiah tu. Semua sifat salbiah tu ialah salbu ma la yaliqu lillah. Kita menafikan semua perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu bersifat wahdaniyah, tunggal, bermaksud tidak berbilang. Kita sebut Allah Taala bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tuhan ini bersalahan, tidak sama dengan yang baharu. Maka kita menyucikan Allah daripada Allah ini bersifat dengan baharu. Jadi ucapan kita subhanallah itu dalam hati kita kata tidak ada yang sama seperti dengan Allah. Subhanallah bihamdihi itu satu zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam penghujung Sahih Bukhari, Nabi SAW sebut kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang mana ringan di lidah dan berat di timbangan. Yang mana kita kalau nak amalkan mudah sangat. Bila dia bawa motor, bila dia berjalan, bila dia nak kereta, kita boleh sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka itulah zikir malaikat. Ni malaikat sebut nusabbihu bihamdika. Jadi Nabi kata zikir dua patah tu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim itu ringan di mulut. Kita sebut mudahnya, tak ada lah kena tarik ke, tak ada makhraj susah ke, mudahnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Zikir bila mari balasah bila mari masjid. Nabi kata saqilatan fil mizan, berat timbangan di mizan kita di hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti dosa kita berat dah. Jadi apa yang nak memberatkan timbangan amalan kita, maka ucaplah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan banyaklah lafaz-lafaz tasbih itu. Antaranya subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, ataupun subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Banyak lafaz-lafaz tasbih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tasbih ni diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diucapkan oleh para nabi ketika bertaubat. Jadi malaikat sebut nusabbihu bihamdika, lepas ni dia akan sebut subhanaka la ilma lana. Kenapa? Kerana malaikat bila dia tahu kehebatan Nabi Adam AS, maka dia bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan subhanaka. Begitu juga zikir Nabi Yunus AS ketika dalam perut ikan, maka dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tasbih ini bukan sekadar istighfar sahaja, tasbih ini juga lafaz istighfar. Kerana disebutkan oleh malaikat apabila dia tersalah dalam bertanya kepada Allah SWT. Dan juga disebut oleh Nabi Yunus AS ketika dalam perut ikan. Dan juga disebut oleh Nabi Musa AS subhanaka tubtu ilaika. Jadi subhanallah itu lafaz tasbih. Tebal dulu ke pada dah. Baik, kita sambung sikit. Kita bagi ni. Fallamu zaidatun wal jumlatu hal ay fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Jadi lam itu lam zaidah kata Imam Suyuti, tapi mengikut al-Imam Musawi, lam itu lamut ta'lil. Ataupun al-Imam Ibn Juzay kata lamut ta'lil, nuqaddisu li ajlika. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa a'lamu azza wa jal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.